buku ni make sure you baca juga dulu. Dia akan introduce yang simple-simple lah punya coding before you boleh buat semua looping-looping yang kita dah belajar. So make sure you baca buku ni. Kalau boleh the whole books lah. Okay, macam ni untuk plot kan. Untuk plotkan graph. So let's say next time you nak plotkan graph ke, you nak apa ke, senang kan. Boleh ah? Ada ke yang dah baca buku-buku ni? Buku ni? Tak ada. At least balik lah kan. Macam ni algebra, nak factorize kan dia, nak solve. Solve ni ialah solve differential equation lah ni Okay. Dia nak cari root lah. Root untuk x to the power of berapa pun. Macam in this one, x to the power of 5 kan. Okay, so make sure baca lah Macam reduce. Reduce pun lebih kurang nak cari apa? Nak solve jugalah. Expand, simplify. Simplify, you nak simplifykan equation ni. Kalau expand, boleh tak you expand equation ni? Kan? So macam-macam yang you boleh buat. Okay, so ini baca lah Boleh? Boleh So ni adalah berkenaan dengan buku. Berkenaan dengan chapter 2 dah okey LU decomposition ada tak problem? Ada tak ni? Takkan tak ada. Satu pun tak ada. Okey, berkenaan chapter 3, Levenberg-Marquardt ada kan? Dalam saya dah suruh tengok video. Dah tengok ke videonya? LM dengan Gauss-Newtons? Okey, kalau you all dah tengok, saya tanya, Anida, apa beza Levenberg-Marquardt dengan LU decomposition? Apa beza? Kalau betul dah tengok. Apa beza? Apa yang digunakan untuk solve apa? LM dengan Gauss-Newtons. LU digunakan untuk solve apa? Anida. Saya bercakap dengan patung ke? Ada orang pun yang nyahut ni Anida ada tak kat sini? Aswani? Aswani? Yes, Doktor. Okey. Aswani, matrix yang biasanya diguna untuk solve untuk di-solve dengan menggunakan Levenberg-Marquardt. Apa jenis matrix dia? Azwani dah tengok ke video? Dah, Doktor. Dan you faham ke apa beza antara LU dengan Gauss-Newtons dengan Levenberg-Marquardt? Masa you tengok tu you faham ke?
Saya bercakap Yang dengan level you. markup tu non-linear, guna non-linear matrix Doktor? Betul, Hazwani, untuk non-linear matrix. Selain daripada Ah, non-linear matrix, saya Syazah Doktor. oh, you Syaza. Okay, Syaza. Selain daripada non-linear matrix, apa lagi? Yang lebih orang kata kalau LU adalah untuk linear dan level markup dengan apa? Dengan Gauss-Newton ni adalah untuk non-linear. Okay, lagi? Apa lagi? Selain daripada non-linear. What about the sizing? Sizing of the matrix, Syaza? Sizing tu n by n. Maksudnya Contoh 2 darab 3. 2 darab 3 cannot. The 2 darab 3 is of underdetermined. Bila underdetermined, you cannot get the matrix yang the solution yang boleh memberikan bacaan tepat, betul tak? Dia akan jadi kata dia punya jawapan tu tidak akan unik, kan? Ia in terms of variables. Kalaulah ianya adalah underdetermined. Untuk LM, dia adalah overdetermined. Overdetermined maksudnya macam contohnya 3 darab 2. Maksudnya lebih equation berbanding dengan variable. Faham tak? Dia mempunyai lebih equation berbanding dengan variable. Kalau you ada lebih variable berbanding equation, maka you takkan dapat jawapan yang sebetulnya. You akan dapat dalam bentuk variable lagi. So untuk underdetermined tak boleh. Tak boleh nak dapatkan solution yang unik yang dalam bentuk number. Tak boleh. Okay? Boleh Syaza? Aisyah Syakirin? Boleh Doktor. Aisyah Syakirin boleh repeat tak apa yang saya dan Syaza cakap tu? Aisyah? Ya, Doktor. Okay. Boleh tak you repeat balik apa yang saya dengan Syaza cakap tadi? You boleh ikut ke? Repeat balik tak? Kalau tu dia guna untuk equation yang apa? Yang matrix dia tu apa? Contoh dia untuk LM, untuk level markup, okay. Matrix dia apa? Matrix dia tu contoh dia apa dia? 3 darab 2 matrix ya. Dia lebih equation berbanding dengan variable. Variable dia sikit solution. Kalau 5 darab 4? Kalau 5 darab 4 boleh ke? Boleh? Boleh. Kalau 6 darab 5? Kalau 6 darab 5, boleh tak? Guna level 6 darab 5 tak. Kenapa 6 darab 5 tak boleh? Sebab dia variable dia lebih satu. Dia akan jadi unique solution. Mana ada 6 tu maksudnya apa? 6 tu dah equation. Ya. 6 overdetermined. 6 darab 5. 6 darab 5. Oh ya, Doktor. Oh ya. 6 darab 5. Boleh lah overdetermined. Overdetermined kan? Betul? 6 darab 5, betul. Satu lagi apabila dia adalah non-linear. Kan? Apa maksud non-linear kat sini? Contoh dia? Contoh equation yang non-linear. Dia tak sama saiz, Doktor. Kan? That one is overdetermined dengan underdetermined. Yang tak sama size matrix tu. Yang saya tanya ialah non-linear. Apa beza dengan linear matrix? Apa beza non-linear dengan linear matrix? Tengok power, Doktor. Tak semestinya power, it could be ada
expressions, boleh jadi log X, boleh jadi ln X, boleh jadi 1/X. Faham tak? Kan? Faham tak maksud saya? Dia punya variable tu. Kalau variable untuk linear semua X1, X2, semua tu sama. Kan? Tapi untuk non-linear, it could be that yang sebelah kanan tu, yang X punya, yang bahagian orang kata dia punya variable dia tu tidak semestinya dalam bentuk linear. Okay? Boleh ya? So tu beza dia. So untuk Gauss-Newton dengan Leverman-Markov, boleh ke you solve untuk 5/5? Boleh tak? Soalan saya. Boleh ke you solve untuk 5/5? Dengan keadaan dia square matrix. Boleh tak? Raihana, boleh tak? Boleh tak Leverman-Markov dengan Gauss-Newton ni you solve untuk 5/5? Raihana Najwa. Dengar ke suara saya ni? Raihana Najwa, saya tanya you ni. Okey, Siti Nurhaiza. Boleh ke you solve Leverman-Markov 5/5 punya matrix dengan menggunakan Leverman-Markov dengan Gauss-Newton? Boleh tak? Boleh tak Aiza? Hello. Saya? Boleh. Aiza? Ya, saya. Okay. Boleh tak you solve untuk 5/5? 5/5 tu ialah square matrix. Boleh ke you guna untuk Leverman-Markov dengan Gauss-Newton? Boleh, Doktor. Boleh, okey, betul. Dan untuk non-linear system of equation tak semestinya dianya bukannya square matrix, betul tak? Ada yang non-linear equation yang adalah square matrix. Betul tak? Kan? Tapi kalaulah you somehow solve matrix yang linear dan juga square matrix dengan menggunakan Leverman-Markov pun tak ada masalah. Kan? Padahalnya lebih sesuai untuk linear dan juga square matrix you solve guna direct method macam LU decomposition, semua-semua yang Gauss elimination method semua tu. Tapi kalaulah you nak menggunakan Leverman-Markov dengan Gauss-Newton pun tak ada masalah. Dia masih lagi boleh solve. So dengan erti kata lain, Leverman-Markov dengan Gauss-Newton ni dia boleh solve untuk semua jenis, hampir semua jenis persamaan, okay, non-linear ataupun linear ataupun yang overdetermined ataupun square matrix. Semua dia harum sekali dengan syarat ada syarat dia, dengan syarat converge lah. Dengan syarat ianya converge. Ada case yang dia tak converge. Kalau tak boleh nak converge, tak boleh lah. Dia dengan syarat bila you iterate dia mestilah converge kepada solution. Converge tu maksudnya menumpu lah. Dia punya lepas beberapa iterations dia akan menumpu kepada jawapan dia. Okay? Boleh ya? Okay, ada tak nak tanya apa-apa tentang QR? This is what? Oh, this is QR. Saya dah terang semua ni saya dah terang. QR factorization. Sedar. Okay, the Gram-Schmidt process boleh faham tak?
Gram-Smith process dah pernah belajar kan dulu? Betul tak? Benar doktor. Pernah kan masa linear algebra kan? So dah boleh lah just masukkan formula saja. Untuk you kira ni just masukkan formula saja untuk dapatkan Gram-Smith. So Gram-Smith ni penting sebab nanti dalam chapter akhir you pun you akan guna balik Gram-Smith tu. Okay? And then this one okay, yang ni QR. So yang ni yang guna QR decomposition ni dia very straightforward lah. Dia punya ni dia dah ada persamaan kod dia. You just guna this command saja, QR decomposition, terus straight away dapat jawapan lah. Okay. Terus straight away dapat jawapan. Doktor, Ya, kalau pemakahan dia macam mana doktor? pemakahan apa? Kalau soalan tentang Gram-Smith tu. Gram-Smith tu ada soalan ke? Assignment you ke? Maksud Bukan you doktor, tanya contoh apa? kalau ada soalan, dia markah tu dia tengok kat mana doktor? Kenapa you concern pasal pemakahan? You Saja ada tanya tu. kemungkinan dapat jawab separuh je ke apa? Kena betul semua lah kan? Aim untuk betul semua. Macam Gram-Smith ni, you kira ni, dia punya ni, dia ada beberapa result kan? So kalau lah 3 markah, dia akan dapat kiraan untuk ni lah, yang ni betul semua lah. Kan? Kalau 3 markah lah, kalau dia 3 darab 3 punya matrix. Kan? Tengoklah, kalau dia punya 6 markah, dan mungkin ada pengiraan lain in terms of jalan kerja ke apa. Kalau mungkin dia 3 saja dan dia dikira untuk answer. Dia ada macam method, untuk method ataupun answer. Kalau selalunya dia punya pemakahan tu kira method saja, tidak semestinya jawapan ni betul, tapi jalan kerja mesti betul. Kan? Faham tak? Jalan kerja tu ada Faham, urut-urut doktor. betul. Tapi tengoklah kalau dia 6 markah, mungkin dia akan ambil 3 untuk jalan kerja, 3 untuk jawapan. Okay? Macam tu. Kalau dia 3 markah sahaja, kemungkinan dia akan pergi pada jawapan tu 3. Mungkin boleh jadi macam tu. Okay? Boleh ah? So Boleh, doktor. ni adalah chapter 3 lah. Make sure you tengok balik lah video. Saya rasa video saya lengkap kan? Lengkap kan? Tapi ada yang tak faham ke? Lengkap tak video saya? YouTube. Ada ke yang rasa macam payah nak faham? Yang tak boleh jawab tadi kenapa? Tak tengok video tu betul-betul? Dan tadi yang saya tanya tadi. Siapa yang saya tanya tadi? Anida tadi kan? Boleh jawab ke tadi? Okay, next one kita akan belajar berkenaan dengan chapter 5. Chapter 5 adalah Jacobi dengan Gauss-Seidel. Okay, so Jacobi dengan Gauss-Seidel macam yang kita belajar dalam chapter 3 tadi, Levenberg-Markov semua tu, itu adalah iterative methods, betul tak? Tapi Gauss-Seidel dengan Jacobi ni adalah iteration methods juga, sama juga dengan Levenberg-Markov dengan Gauss-Newton, tetapi dia hanya digunakan untuk matrix yang square matrix. Okay? So ini adalah untuk square matrix sahaja. Boleh? Faham tak? Ini adalah untuk square matrix saja. Dia adalah iteration methods.
Okay? So nanti saya bagilah video macam ni kan. Gauss Seidels ni matrix dia, ni equation dia, equation yang saya kata yang dia akan menjadi matrix lah. Equation dia apa-apa pun matrix dia bukan straight away daripada matrix, dia mestilah daripada equation dulu kan. Dan main idea of Jacobi ialah kita nak cari X1, X2. Apa-apa pun untuk solve matrix, kita memang nak dapatkan what is X1, what is X2. Kita nak tahu apa itu variable dia. Kan? Variable tu apa. Okay. So ini adalah Jacobi lah. So nanti boleh tengok video saya. So tapi apa pun, this one is for iteration methods. Okay. Dalam iteration methods yang paling penting adalah spectral radius. Untuk memastikan bahawa satu equation tersebut, satu matrix equation tersebut converge dengan menggunakan method yang berasaskan kepada iterative method seperti Jacobi dengan Gauss Seidel ni adalah perlu untuk you memastikan bahawa ini spectral radius dia mestilah kurang daripada 1. Wajib kurang daripada 1. Spectral radius adalah eigenvalue, eigenvalue yang terbesar. Okay, so dalam kata lain, kalaulah you ada eigenvalues you boleh check kan. Dalam chapter 1 I dah ajar kan cara nak cari eigenvalues. Eigenvalues you boleh cari menggunakan eigen system. You guna coding AIG system, betul tak? Ataupun you boleh juga guna eigenvalues, you tulis eigenvalues pun boleh. Both. Tapi kalau you guna eigen system, dia akan bagi bukan sahaja eigenvalues tetapi dia juga akan bagi eigenvector sekali. Okay, tapi kalau you guna command eigenvalues, dia akan bagi set of eigenvalues sahaja. Boleh faham tak setakat ni? Faham betul. Syazah boleh faham Okay. So bila you tengok eigenvalues ni, you katakanlah you punya eigenvalues yang you check ni you dapat 0.5 kan, katalah dia ada 3 lah eigenvalues dia, 0.5, 0.7 dengan 0.8 lah misalnya kan, 0.8. So kalaulah you plotkan dia, dia akan jadi kat sini 0.5, 0.7 and 0.8. Okay. Dan dianya, kalaulah you lukis satu circle dengan radius, saya punya circle tak lawa. Circle, unit circle, bila saya cakap unit circle maksudnya circle yang mempunyai radius 1 lah. Radius dia 1. So kat sini jarak dia 1. Ini X dengan Y, ini adalah Argand's diagram. Argand's diagram tahu tak apa? Argand's diagram ialah kompleks punya diagram. Iaitu this is X, this is IY. Ingat tak? Okay? Kompleks number belajar tak? Belajar, Doktor, belajar. Okay, so maksudnya 0.5 kat sini semua ni real kan? So 0.5 plus 0i. This one is 0.7 plus 0i. Betul tak? 0.8 plus 0i. Kan? So semua dia punya eigenvalues ni lies inside the unit circle. Tak ada pun yang terkeluar daripada 1. Jadi iteration dia akan converge. Kalaulah ditakdirkan, bila you check eigenvalues, somehow eigenvalues dia akan bagi you jawapan macam ni. 1.1 misalnya. Even kalau 1 pun inconclusive. 1.1, 2,
atau dan satu lagi 0.8 misalnya. Okay, so kalau you plot ni ada dua eigenvalue dia kat luar. Satu je yang kat dalam kan. Yang dua ni either one lah, kalau you ada 1.1 yang ni pun 0.2 instead of 2 pun still kecil daripada 1 kan. Let's say yang second ni ialah 0.2 lah. Tapi disebabkan oleh spectral radius, ini dipanggil spectral radius, the highest values of the eigenvalues ni. Okay, spectral radius dia lebih daripada 1, maka iteration tu tidak akan converge. So penting untuk pastikan bahawa eigenvalues dia mestilah lebih kecil daripada 1. Kalau dia lebih daripada 1 tak boleh. So macam kalaulah dia adalah kalaulah dia, dan dia tak semestinya atas axis ni tau. Dia boleh jadi kalaulah kat 0.7 plus 0.7i. Ini 0.7 mungkin kat dalam lagi kan. Adakah dia berada kat dalam unit circle ataupun kat luar unit circle, you rasa? Macam mana you nak tahu yang dia berada kat mana? Dalam ke luar unit circle? Macam mana you nak tahu? You kena cari absolute value dia. Betul tak? Betul tak? Okay, so macam mana nak cari absolute value bagi number ni? So 0.7 squared plus 0.7 squared punca kuasa. Betul tak? So dapatlah berapa? Berapa you dapat ni? Cuba tekan kalkulator sekejap. Okay, adakah lebih daripada 1 ataupun kurang daripada 1? Barulah you tahu yang 0.7 plus 0.7i ni berada kat luar ataupun kat dalam. Sebab yang ni agak susah lah sebab dia bukannya hanyalah real number. Real number memang kat axis ni saja. Sebab eigenvalues ni tidak semestinya real number. Dia boleh jadi complex number. Betul tak? Okay? So tu penting. Cuma kebanyakan yang kita dapat daripada matrix yang kita dapat selalunya yang saya jumpa ni, belum ada lagi lah yang complex number, tapi sebenarnya secara teorinya ianya ada complex number. Ia sepatutnya complex number lah kebanyakannya. Okay? You tahu kan ada jambatan yang runtuh kan kat US tu, Fatoma. Saya tengok balik tahun 80-an dulu disebabkan oleh salah pengiraan tentang eigenvalues ni. Okay? So penting sangat pengiraan eigenvalues ni. Okay, so itu berkenaan dengan Jacobi methods dan juga Jacobi methods dan juga Gauss-Seidel. Okay? Dan juga Gauss-Seidel lah. Okay? Okay. Tapi dia cakap kat sini apa? Of linear equation, iterative method for solving system of linear equation. So this one is for linear lah. This is for linear. Tapi dalam bentuk iteration. Bukannya dalam direct method. Kalau direct method, kita akan pergi kepada Gaussian elimination dengan LU decomposition ataupun inverse, macam tu. Okay? Boleh ah? So nanti saya bagi link lah untuk video ni. So ada tak apa-apa nak tanya? Kalau tak ada, kita bersurai dulu lah. Nampak you all pun tak ready. Patutnya bila perbincangan dua hala ni, patutnya you all kena banyak bertanya. Kan dah prepare everything, siapa yang nak ditanya. Kan? Sebab bila lagi peluang. Kan? Betul tak Eza? Betul, doktor. Patutnya dah. Ha? Macam mana? Ya, betul, doktor. Okay.
less 1, kurang 1. Apa maksud dia, Yunel? Kenapa Novara kurang 1, less 1 ni? Tak faham Jawapan soalan. yang doktor minta tadi tu, doktor. Ya, absolute Jawapan value. 0.7 tadi. Less Okay, than dia 1. kurang 1. Okay, so mungkin kalau let's say 0.9 plus 0.9i, mungkin dia lebih daripada 1 kan? Tak tahulah. Kena check lah. Sebab tak semestinya nak tahu dia lebih daripada unit circle atau kurang daripada unit circle, you kena cari absolute value dia. Bukannya you just simply tengok dia punya value bagi real values ataupun complex values dia. 0.9 you anggap terus masuk dalam unit circle. Tak semestinya. You kena cari dia punya absolute value. Boleh ya? Faham kan? Faham, doktor. Okay, good. Okay, ada lagi tak? Khairul Hakim ada nak tanya kah? Senyap je ni. Doktor, ada soalan dekat ruangan chat. Okay. Untuk assignment, explain guna matematikal, kamu kena explain coding dia ke? I suruh you explain both kan? Dia punya teori dan juga matematika kan? Kena explain lah sikit kan, apa maksud for each coding tu kan? Explain lah. Kalau tak, you nak explain apa? Betul tak? Buat screenshot, bukan screenshot. I mean, record screen kan? Record screen tahu tak? You boleh record guna OBS. OBS Studio. Macam saya punya ni, OBS Studio. Ataupun active presentation. Active presenter pun boleh. Okay. Kalau you tak ada yang Microsoft punya lah, selalunya ada kan. Macam saya ada, cuma saya lagi prefer active presenter dengan OBS Studio. Okay. Dan sebab anak saudara saya duk main games, dia selalu record main games dengan active presenter. So jadi somehow saya tengok dia duduk record tu, saya rasa macam interesting, so saya install je lah kat komputer saya juga. Okay, ada lagi tak nak tanya? Zahira? Turgashini? Tak ada? Tak ada, okey lah. Kalau tak ada, kita lepas ni saya rasa terus kepada chapter 5 and then baru pergi pada chapter 4 dengan 6. Dia skip dulu chapter 4 ni, terus pergi pada chapter 5. Boleh ah? Okay, so kalau tak ada, kita bersurai dululah Bersurai dulu, kalau ada apa-apa soalan just bagi tahulah. Okey. Boleh ah? Boleh ikut ah? Ke rasa macam berat kelas ni? Tak berat kan? Saya rasa senang je. Senang ke? Syazah okey kan? Boleh lah, doktor. Boleh. Boleh kan? Boleh. Mariam okey tak? Ha? Hazira okey tak? Okey. Okey, doktor. Kena okey lah. Kena okey. Keuntungan video ni boleh tengok banyak kali kan? Okey? Aisyah Syakirin? Banyak kali berasa macam Okey, doktor. dengar you. Macam aktif PMMU kan? Betul tak? Ya ke? Tak. Tak, Aisyah Syakirin tak. Okay so tak apalah. So thank you very much. So kita berkomunikasi through WhatsApp je lah nanti. Kalau ada kalau ada soalan. Tercekik pula. Okay, so thank you very much. So saya live dulu Thank you, Terima doktor. kasih, doktor. Okay. Terima kasih, Thank you, doktor. doktor.